Kalau kita nampak seorang ni dia buka movie dan dia tutup subtitle, dia tak faham movie tu, kan? Kita kata pada dia ni, kau ni buang masa lah, kan? Macam orang gila ke apa, kan? Orang tengok movie nak faham ni, kau tak faham, kan? Mana syok tengok movie macam tu? Satu. Yang kedua, kalau kita nampak seorang ni duduk di Malaysia berketurunan, kan, ataupun dah bertahun-tahun tapi tak fasih cakap Melayu, tak faham cakap Melayu, kita marah tak? Kita marah lah, apa ni kau ni duduk di Malaysia, duduk di tanah Melayu ni tak kerti cakap Melayu, apa barang kau ni? Dua. Yang ketiga, kalau orang tu dia ni dia ada anak kecil, anaknya ramai, kerjanya teruk, busy sebagainya. Kalau kita nak minta dia ni setiap hari kena bangun tahajud pukul 2 pagi, kemudian kena puasa Isnin Khamis, kemudian kena baca Al-Quran satu hari 1 juzuk, dan kerjanya banyak, hantar anak sekolah, kemudian masak, kemas rumah sebagainya, dan sembahyang rawatibnya penuh sebagainya, kan, sembahyang berjemaah 5 waktu, kan. Dia mungkin boleh buat tapi penatlah, kan. Kalau dia pencen, dia kerja tak banyak, tak apa, kan, waktu cuti dia tak apa, tapi kalau waktu bekerja agak struggle lah, payah, kecuali orang pencen. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilman darajat. Allah angkat orang yang beriman di kalangan kamu dan juga orang yang berilmu, darjatnya. Baik, darjat dekat sini adalah yang disebut dalam hadis 100 darjat, dan setiap darjat itu, di antara dua darjat itu, kata Nabi, 70 tahun perjalanan kuda yang paling laju. Baik, kalau kita duduk bekerja di KLCC, orang kata kau duduk kerja dekat mana? Kita kata aku kerja dekat KLCC contohnya, kan, tingkat paling atas sekali. Kita rasa apa? Bangga lah. Itu bangga di dunia, ini bangga di akhirat. Baik, yang saya nak kaitkan, nak tafsirkan ayat ni dengan ayat yang ataupun analogi tadi. Yang pertama, dia tengok movie, dia tak faham. Sama juga kita sebenarnya baca Al-Quran dah bertahun-tahun tapi tak faham-faham, kan. Kita rasa apa? Patutnya rasa rugilah, tak faham apa yang kita baca. Satu. Yang kedua, kita marah orang bukan Islam ataupun orang yang duduk di Malaysia berketurunan bertahun-tahun tapi tak fasih cakap Melayu, tak faham cakap Melayu. Kita marah pada dia, kan. Kita rasa kau ni agak-agak lah, kan, duduk Malaysia lama. Sama juga macam kita bertahun-tahun baca Al-Quran tapi tak faham-faham. Baik, yang ketiga, kalau kita nak nak ibadah setiap hari memang payah lah, boleh buat cuma penat lah, kan. So Allah bagi pilihan yang kedua, second option adalah, kalau nak jadi orang beriman ni sesungguhnya mungkin agak payah, boleh cuma agak payah. So yang kedua kita punya pilihan adalah berilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Allah angkat darjat orang yang beriman dan yang berilmu. Baik. Dan dalam sebutan hadis, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarnya. So kita nak jadi buat ibadah yang banyak, payah. Jadi second option kita adalah kita belajar ilmu Al-Quran. Dan orang yang belajar ilmu Al-Quran ni, kata Nabi di akhirat nanti, qila li qari al-Quran, dikatakan pada orang yang baca Al-Quran, yang faham Al-Quran, iqra' wartaqi, baca dan kamu meningkat naik. Waratil kama kunta turatil fid dunya. Kamu baca Al-Quran nanti di akhirat ini, siapa yang baca Al-Quran, yang mengajar Al-Quran, yang faham Al-Quran ini, dekat akhirat nanti Allah akan suruh dia baca Al-Quran tu, kan. Dia akan baca dan dia akan meningkat dia punya darjatnya mengikut bacaan yang terakhir. Lagi banyak dia baca, lagi banyaklah dia punya tingkat tadi. Macam tadilah yang kerja di KLCC, kalau sekadar kerja di basement, kerja sebagai jaga di bawah tu, kita tak sebangga. Tapi kalau dia aku kat atas, kat penthouse contohnya lah, dekat paling tinggi sekali, bangga tak? Bangga? Baik. Kemudian disebut dalam hadis lagi, bahawa Nabi-Nabi ni tak mewariskan dinar, duit lah, emas, tak. Nabi mewariskan ilmu. Kalau kita ada istana, walaupun kita bukan lagi raja, tapi kita ada istana, warisan turun-temurun, bangga tak? Bangga, kan. Walaupun kita bukan raja tapi kita akan rasa bangga. Itu bangga di dunia, tak kekal. Ini bangga di akhirat sebab mewarisi ilmu para Nabi. Sebab tu seboleh yang mungkin kita baca Al-Quran sebanyak yang mungkin, fahami isinya, sebab nanti di akhirat kita akan rasa bangga dengan apa yang kita ada. Bangga di akhirat tak berdosa, kat dunia berdosa lah, dekat akhirat berbangga dengan amalan kita tak ada masalah. Sebab itu Allah bagi peluang. Baik, tuan-tuan dan puan, dalam satu hadis Nabi bersabda, anna Jibril kana yu'ardi bil Quran kulla sanah. Bermaksud sesungguhnya malaikat Jibril membacakan kepada aku Al-Quran setiap tahun.
Ya, sebab Al-Quran ni dia kena sistem talaqi. Talaqi mana berdepan dengan guru. Kena baca berguru, tak boleh buka kitab baca sendiri, tak boleh. Tak boleh buka Al-Quran baca seorang-seorang. Kalau nak belajar tak boleh begitu, kena berguru. Baik. So daripada situ Al-Imam ambil inisiatif buat kelas mengaji online. Sebab nak buat kelas yang kelas secara berdepan ni agak payah, kadang-kadang masa kita suntuk, jadi buat kelas online. So kami boleh mengajar Al-Quran dan tuan-tuan boleh belajar Al-Quran tafsir ni secara online, senang, seminggu sekali, kan? Baik. So kita akan masuk dalam dalam kategori khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Orang yang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang mengajar dan belajar. Dua-dua dapat. Dan kemudiannya disebut dalam hadis lagi, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alai. Setiap hamba akan dibangkitkan dalam keadaan macam mana dia mati. Kita nak kalau boleh yang mungkin kita mati dalam keadaan mengajar Al-Quran. Dan kebiasaannya manusia akan mati mengikut apa yang dia biasa buat setiap hari. So kalau kita nak mati dalam keadaan baca Al-Quran, kan, kenalah baca Al-Quran selalu, kan? Baik. Dan tuan-tuan perempuan, apa kelebihan lagi orang yang menuntut ilmu ni? Antara yang Nabi sebut, dia akan dihamparkan sayap malaikat. Bahkan bukan perkara itu sahaja, disebut juga dalam hadis bahawa semua ikan-ikan di laut, bahkan semut yang dalam sarang tu pun akan mendoakan kita. Semut yang ada kat rumah kita tu mendoakan kita. Dan kelebihannya, kita tuan-tuan dan perempuan nak buat kenduri arwah. Nak buat kenduri arwah ni bukanlah kena makan RM10, RM20, kadang ratus, kadang, kan, nak suruh doakan roh yang orang yang kita sayang tu lah. Itu nak buat kenduri arwah, nak panggil orang. Ni tak payah. Belajar di Al-Quran walaupun seminggu sekali, kan, semut akan mendoakan kita, bahkan ikan-ikan di laut pun mendoakan kita. Tak perlu dah buat kenduri arwah lagi. Belajar di Al-Quran. Itulah kelebihan orang yang belajar Al-Quran. Jadi tuan-tuan perempuan, apa tafsiran daripada ayat tadi, surah Al-Mujadilah ayat 11, kan, sama-sama lah kita belajar Al-Quran, tak kisahlah slow ataupun lambat. Dan kebetulan pula Al-Imam bukan sekadar mengajar Al-Quran tafsir itu, tapi kami buat juga kelas talaqi serentak. Dia kena baca ayat yang dia nak baca itu dan ditafsirkan. So dapat dua lah, talaqi dan tafsir. Sebab Al-Imam bukan sekadar kelas mengaji.